Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Keputusan 7. Saya sendiri Nur Syahira, terdiri daripada kawan saya Zuraya binti Ramli, Nur Hidawati binti Hilmi dan Putri Nazatul Akira binti Putra Zul Azrin. Kumpulan kami akan membentangkan topik audit dalaman dan khidmat pakar. Dalam pembentangan kami akan membentangkan pengenalan audit dalaman, kesandaran audit luar dan penggunaan pakar dalam kerja audit. Okey, untuk definisi jurang audit dalaman, menurut IPFF iaitu International Professional Practice Framework dan di Amerika, Auditor Research Foundation, Florida di Amerika Syarikat. Audit dalaman adalah suatu aktiviti bebas dan objektif yang memberikan jaminan dan rundingan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ia akan membantu organisasi mencapai objektifnya dengan menggunakan pendekatan disiplin yang sistematik untuk menilai dan meningkatkan keberkesanan proses pengurusan risiko, kawalan dan proses tadbir urus. Okey, seperti mana untuk aktiviti bebas. Bebas ni bermaksud keadaan yang tidak terikat dengan syarat-syarat yang mengancam kebolehan aktiviti audit dalaman untuk melaksanakan tanggungjawab audit dalaman secara seksama. Okay. Untuk objektif ni pula, sikap yang berkecuali yang membolehkan jurang audit dalaman melaksanakan tugasan dengan penuh yakin terhadap hasil kerja mereka tanpa menjejaskan mutu kerja mereka, iaitu keobjektifan menghendaki bahawa jurang audit dalaman tidak menundukkan pertimbangan mereka tentang hal audit pada pihak lain. Okay. Untuk jaminan pula adalah suatu pemeriksaan bukti yang objektif untuk memberikan penilaian bebas ke atas proses tadbir urus, pengurusan risiko dan kawalan organisasi tersebut. Contohnya tugasan kewangan, prestasi, kepatuhan, sistem keselamatan dan ketekunan wajah. Untuk rundungan ini pula adalah aktiviti khidmat nasihat dan aktiviti berkaitan khidmat pelanggan yang ciri dan skopnya telah dipersetujui oleh pelanggan untuk tujuan menambah baik dan menambah nilai dan menambah baik proses tadbir urus. Okey, so definisi audit ada 3. Kebebasan, jaminan dan pendekatan yang sistematik. So kebebasan dan jaminan tadi yang saya terangkan tadi, iaitu kebebasan tidak terikat pada syarat-syarat. Untuk pendekatan yang sistematik adalah mempunyai polisi dan prosedur yang jelas. Okay. Dalam aktiviti jurang audit ada 4, iaitu pertama, menilai kawalan, iaitu mengawal dan mengurus segala risiko yang dialami oleh organisasi secara efektif, seperti menjadikan proses kawalan organisasi untuk menjadikan proses kawalan organisasi lebih efektif daripada pesaing dalam industri. Sekaligus akan membantu dalam memenuhi permintaan segala peringkat tangan dalam organisasi. Okay, yang kedua adalah bekerjasama dengan setiap lapisan tahap organisasi, iaitu tugas utama jurang audit dalaman adalah bertanggungjawab dalam memberikan jaminan terhadap perkara dalam menambah nilai tahap operasi organisasi tanpa mengira sama ada pengurus dari pihak atasan, pertengahan ataupun operator pengeluaran. Okay, untuk pihak atasan, pertengahan dan operator pengeluaran ni yang kita tahu adalah ciri yang segitiga. Seperti segitiga tu yang atas sekali tu macam kita tahu pihak atas akan duduk dekat atas sekali, pertengahan dan bawah sekali tu seperti buruh tu akan dipanggil operator pengeluaran. Okay. Yang ketiga adalah menilai risiko. Okay, menilai risiko ni untuk pihak organisasi semestinya akan bertanggungjawab untuk memahami risiko organisasi di persekitaran mereka. Kemudian mereka akan memahami risiko yang dialami secara tidak langsung. Mereka perlu mengetahui sama ada risiko yang didapati akan memberi sebarang
berpengaruh dalam proses organisasi mencapai objektif mereka. Utamanya pengurus perlu mempunyai pemahaman yang jelas berkenaan sejauh mana risiko yang organisasi mampu tangani. So yang dalam perkara yang penting dalam risiko ni adalah menggunakan teknik auditan dalaman. Mereka kerana untuk teknik pendekatan akan memberi pandangan, nasihat dan jaminan terhadap perkara yang menyebabkan yang dijangka berlaku hadapan. Okey, nombor 4 adalah menganalisis operasi dan mengesahkan maklumat, iaitu untuk mencapai objektif organisasi dan menguruskan sumber organisasi yang berharga secara serentak dan sememangnya akan memerlukan organisasi untuk menggunakan sesuatu sistem. Jadinya, juru audit dalaman bekerja rapat dengan pengurus dalam mengkaji organisasi operasi serta mendokumentasikan segala hasil kajian dalam bentuk laporan yang dihantar kepada pihak tertentu untuk tujuan mereportkan. So antara sebab juru audit perlu mengkaji proses dan operasi adalah untuk menyelaraskan perjalanan operasi organisasi dengan strategi organisasi dan hendak mencapai objektif yang ditetapkan oleh organisasi di dalam industri. Okey, seterusnya kawan saya akan petakan untuk kebebasan juru audit dalaman. Okey, kebebasan juru audit dalaman. Tugas juru audit dalaman adalah untuk memeriksa dan menilai prestasi dan hasil kerja berbagai aktiviti dan jabatan secara objektif dan bebas. Kebebasan ini dapat dimaksimumkan dengan membuat dual reporting system, iaitu sistem pelaporan berkembang. Sistem pelaporan berkembang ni induk dengan anak syarikat, kita buat satu sekali. Juru audit dalaman akan berhubung dengan CEO berkaitan urusan pentadbiran, tetapi bagi memberi laporan mengenai hasil kerja audit, juru audit dalaman akan melapor terus hasil kerja tersebut kepada lembaga pengarah. Seterusnya, perhubungan langsung dengan kuasa tertinggi dalam organisasi dapat mengelakkan jabatan fungsi yang lain mempengaruhi kerja juru audit dalaman atau objektif pengauditan dalaman. Bentuk organisasi seperti yang dibincangkan itu adalah penting untuk membolehkan juru audit dalaman menilai secara objektif pengendalian bahagian lain dalam organisasi dan melaporkan hasilnya secara terbuka. Perkhidmatan audit dalaman adalah aktiviti perundingan dan jaminan yang bebas dan mempunyai objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Skop perkhidmatan audit dalaman dalam organisasi adalah luas dan juga melibatkan tadbir urus, pengurusan risiko dan kawalan pengurusan terhadap kecekapan keberkesanan operasi termasuk melindungi aset, kebolehpercayaan laporan kewangan dan pengurusan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Peranan juru audit. Juru audit perkhidmatan audit dalaman tidak bertanggungjawab untuk pelaksanaan aktiviti syarikat. Mereka memberi nasihat kepada pihak pengurusan dan lembaga-lembaga pengarah mengenai bagaimana melaksanakan tanggungjawab dengan lebih baik. Pengurusan bertanggungjawab untuk kawalan dalaman. 5 komponen kritikal, persekitaran kawalan, penilaian risiko, aktiviti kawalan yang berfokus pada risiko, maklumat dan komunikasi, dan aktiviti pemantauan. Juru audit dalaman melakukan audit untuk menilai sama ada komponen kawalan pengurusan ada dan beroperasi dengan berkesan, dan jika tidak, mereka memberikan cadangan penambahbaikan. Seterusnya,
peranan fungsi perkhidmatan audit dalaman dapat membantu organisasi menangani risiko penipuan melalui penilaian risiko penipuan dengan menggunakan prinsip pencegahan penipuan. Piawaian profesional audit dalaman memerlukan fungsi untuk menilai keberkesanan aktiviti pengurusan risiko organisasi. Pengurusan risiko adalah proses di mana organisasi mengenal pasti, menganalisis, bertindak balas, mengumpul maklumat tentang dan memantau risiko strategi yang sebenarnya atau berpotensi mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai misi dan objektifnya. Seterusnya saya perserahkan kepada Isdawati. Okey, kita tahu untuk juru audit kita ada kos luaran dan kos dalaman. Formula dia kos luaran campur kos dalaman, dia akan mengurangkan kos sala nyata yang material yang perlu ditanggung oleh juru audit sekiranya tiada juru audit dalaman. Kesandaran di antara juru audit dalaman dan luaran, juru audit dalaman mengawasi kawalan dalaman sistem dan sistem perakaunan dalam sesebuah organisasi. Ia meletakkan kesandaran kepada kerja juru audit dalaman untuk tujuan membentuk pendapatnya terhadap penyata keuangan. Juru audit luar lihat juru audit dalaman dapat menjalankan tugas tanpa sekatan dan halangan daripada pihak pengurusan. Seterusnya kita tengok kepada pakar khidmat dalam kerja audit. Menurut skop ISA 620 para 1, tanggungjawab juru audit berkaitan dengan kerja-kerja individu dan organisasi. Selain dalam bidang kepakaran selain daripada perakaunan dan pengauditan. Kerja-kerja yang digunakan untuk membantu juru audit untuk mendapatkan bukti audit yang bersesuaian dan mencukupi. Contohnya kalau di dalam bidang perakaunan, kita cari yang dia berpengalaman dalam perakaunan tapi dalam perkomputeran, so kita kena cari satu pakar yang dalam pengkomputeran. Okey, definisi khidmat pakar menurut ISA 620 para 6 dalam kurungan A, individu atau organisasi yang memiliki kepakaran dalam bidang selain daripada perakaunan atau pengauditan, tugasnya dalam bidang itu digunakan untuk juru audit membantu juru audit mendapatkan bukti-bukti audit yang mencukupi. Selain itu, objektif khidmat pakar adalah menentukan sama ada perlu tak sesuatu organisasi itu menggunakan khidmat pakar luaran. Jika sesuatu organisasi itu menggunakan khidmat pakar luaran, juru audit perlu tentukan sama ada kerja tersebut adalah mencukupi untuk kegunaan audit. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Zuraya. Baiklah, nama saya Zuraya binti Ramli. Saya akan teruskan dengan peranan khidmat pakar. Peranan khidmat pakar melibatkan pelbagai pekerjaan yang berbeza yang memberi sokongan kepada perniagaan dalam bentuk nasihat atau melaksanakan model peranan atau lebih dikenali sebagai role model. Khidmat pakar ni berperanan membantu mengurus, menyokong dan mengembangkan operasi perniagaan. Khidmat pakar audit mengkaji akaun syarikat dan organisasi untuk memastikan kesahihan rekod keuangan mereka. Dalam ISA 620 para 6 ada menyebut keperluan khidmat pakar iaitu menilai jenis aset, tanah dan bangunan, menentukan kuantiti atau keadaan fizikal aset serta mengukur kerja yang telah siap dan dijangka siap. Contohnya bagi syarikat pembangunan yang membina rumah, mereka memerlukan khidmat tenaga pakar seperti perunding jurutera dan juru ukur bahan untuk ditempatkan dalam pasukan juru audit dalaman untuk mengukur peratus kerja siap bagi menentukan nilai inventory sebenar yang sepatutnya dilaporkan di dalam penyata. Seterusnya, juru audit menilai kecukupan hasil kerja pakar.
dalam ISA 620/12 ada menyebut kesesuaian dan kewajaran hasil kerja akhir khidmat pakar dan keseragaman hasil kerja dengan bukti-bukti audit yang lain. Jika kerja-kerja pakar itu melibatkan penggunaan andaian dan kaedah penting, andaian dan kaedah tersebut perlu bersesuaian dan wajar dalam keadaan tertentu. Dan seterusnya, jika kerja-kerja pakar melibatkan penggunaan sumber data yang penting, data tersebut mestilah sesuai, sempurna dan tepat. Dan juru audit khidmat kerja pakar ini juga akan mempengaruhi juru audit memberi pendapat dalam laporan audit nanti. Sekiranya juru audit mendapati kerja pakar tidak memenuhi objektif audit, maka juru audit perlu menyatakan pendapat bersyarat dalam laporan audit. Namun sekiranya hasil kerja pakar tidak menyokong penyata kewangan, juru audit perlu berbincang dengan pakar untuk melakukan tata cara audit jika perlu atau meminta pendapat pakar lain. Namun jika masih tidak boleh diselesaikan, juru audit boleh mengeluarkan laporan penafian pendapat atau disclaimer disebabkan ketidakcukupan bukti merupakan limitasi skop. Jika penyata kewangan mempunyai kesilapan, juru audit perlu mengeluarkan laporan audit bertentangan disebabkan oleh tidak mematuhi GAAP. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.